Hai, bersama saya Dr. Ahmad Zarif dengan program kita Like Lu. Hari ini kita nak bercakap berkenaan isu yang tengah hangat sekarang ni, iaitu vaksin COVID-19. Sebab kita dengar macam-macam banyak rumours kan pasal vaksin ni. Jadi kita nak tahu betul ke tidak benda ni, sebab dia mendatangkan ketakutan ke orang kita dengan zaman sekarang ni ramai anti vaksin, ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin. So kita perhalusi fakta-fakta ni. Jadi saya harap habis kita punya video ni, kita punya pendengar, kita punya penonton boleh nilaikan dan boleh buat keputusan dengan lebih tepat. Itu yang saya nak, sebab benda ni untuk kesejahteraan kita bersama kan. Alright, okay. So kat sini saya ada 10 myth berkenaan COVID-19 So kita go through one by one lah. Jadi kita akan lebih faham semuanya okay? Right. Nombor 1, dia kata vaksin ni tak selamat sebab dia buat cepat sangat. Betul ke? Salah. Sebabnya dia orang tak buat cepat sangat sebenarnya. Sebab dia punya clinical trial tu, dia examine dia punya safety dengan dia punya trial tu semua, dia tak rush pun. Dia tak buat tergesa-gesa. Sebab apa? Kita sebelum ni dah ada virus yang lebih kurang sama keluarga dia, MERS-CoV kan dengan SARS. So dia guna pakai knowledge atau research daripada situ untuk dia percepatkan proses. Dulu-dulu ya lama. Sebab dulu teknologi tak macam sekarang. Sekarang punya scientific advance very good. So dia nak capai, nak dapatkan benda tu very fast. So dia go into safety and trial pula. Itu yang dia tak rush, dia buat betul-betul. Jadi tak ada masalah, tak ada isu dekat sini. Okay. So nombor 2 pula. Dia kata vaksin boleh menyebabkan kesan jangka panjang. Salah. Sebab kalau kita nak tengok kesan kepada vaksin ni, dia sama je macam mana vaksin kan. Apa-apa saja kita buat dalam dunia ni, dia akan ada kebarangkalian untuk dapat kesan sampingan, iaitu allergic reaction. Okay? So makanan pun boleh menyebabkan kita allergic. Apa-apa jenis suntikan pun kita boleh dapat allergic kan. Ubat-ubat makan pun kita boleh dapat allergic. So tak ada apa isu kat sini. Kalau kita ambil vaksin tu, sama macam masa baby-baby tu ambil. Bila dia ambil kadang dia belak-belak rashes sikit, merah bengkak, itu saja. Kalau dia ada alahan dalam masa beberapa ketika, tak lama, sekejap je dah boleh nampak. Jadi kalau tak ada, shouldn't be any problem. Sepatutnya tak ada apalah kan. So jangan risau benda ni. Kalau ada apa-apa masalah yang berlaku kepada kita, begitu balik kepada Jabatan Kesihatan yang terdekat tu lah. Okay. Jadi nombor 3, dia kata ini unik punya soalan ni. Dia kata kita boleh dapat jangkitan COVID-19 daripada vaksin itu sendiri. Salah. Sebab apa? Vaksin COVID-19 ni, dia tak guna live virus. Dia ambil pengenalan virus tu saja. Contohlah kan, pasal-pasal dia macam dia ambil lah kapsul dia, dia ambil dia punya pelindung badan dia, dia ambil kaki dia, dia punya protein dia kan. Dia create vaksin ni. So bila masuk dalam badan pun ya-yalah ingat ada infection dah masuk. Padahal tidak, pengenalan saja. Badan pun lawan-lawan beria. Dia pun menang, dia create satu antibody. Sebab sekarang dia dah kenal, dia dah tahu kan. So next time bila benda ni masuk, dia dah boleh lawan. Itulah kerja vaksin. So tak ada kita akan kena. Okay. Next, nombor 4. Kalau saya dah kena COVID-19, dia kata saya tak perlu ambil vaksin lagi. Salah dekat sini. Sebab CDC, iaitu Center for Disease Control, dia recommend, dia kata sesiapa saja walaupun dah kena COVID-19, dia patut untuk ambil COVID tersebut. Okay. Sebab dia kata vaksin ni, dia punya perlindungan tu lebih menyeluruh, lebih baik, lebih bagus daripada kesan selepas kena jangkitan tu sendiri. Dia kata, dan awal-awal dulu masa COVID-19 ni baru sampai, baru kena dekat orang ramai, dia diagnose by symptom saja. Kita tak tahu orang tu betul dah kena ke tak kena ke sebelum ada benda ni lah kan. After a while, dan baru dia boleh check guna yang swab apa semua ni. Jadi it's good to take the vaccine. Jadi kita buat perlindungan yang lebih menyeluruh.
Kalau kita boleh protect diri kita, katalah 70%, dan kita ada satu lagi choice untuk protect diri kita 90%, mana yang you akan pilih kan? Daripada lepas tu kita nak menyusahkan diri, nak kena treatment, nak kena itu, keluar duit lagi banyak. Janganlah. Vaksin ni pun percuma, ambil kan. Alright. So next, dia kata people yang ada, orang ramai yang ada masalah kesihatan tak boleh atau tak perlu untuk ambil vaksin. Salah. Contoh macam orang yang ada masalah kesihatan ni adalah orang yang ada kencing manis, darah tinggi atau masalah jantung. Diorang ni lagi high risk untuk dapat komplikasi daripada COVID-19. Kita pun tengok daripada statistik sebelum ni, daripada ramai yang kena, ada yang survive, ada yang tak survive. Kebanyakan yang survive ni yang tak ada apa-apa underlying disease atau penyakit di sebalik dia tu kan. Contoh macam kencing manis, darah tinggi, jantung tadi, percentage untuk survive tu lagi tinggi. So buat apa kita nak ambil risiko? Ada kencing manis, darah tinggi, jantung, take the vaccine, so you protect yourself well. Okay, benda yang boleh elak bagi saya, kalau kita tak cuba elakkan, kita ada means untuk elakkan, maknanya kita ada cara untuk mengelak, tapi kita tak elak, itu dah menzalimi diri sendiri. Besok kalau kita dah terlantau, kita dah sakit, habis ahli keluarga nak kena tolong, nak kena jaga, benda yang patut boleh elak. Memanglah itu tugas dia orang ahli keluarga kita kan, tanggungjawab dia orang. Tapi dia orang pun ada kerja, ada yang nak belajar, ada yang nak buat itu, nak buat ini, tapi dia tak boleh buat sebab nak kena menjagakan kita yang dah dinasihatkan. Ada cara untuk mengelak. Fikirkan benda tu. Okay, next, dia kata people yang immune system dia tak bagus tak patut ambil vaksin. Contoh macam orang yang tengah dalam cancer treatment, ataupun orang yang ada autoimmune disease, maknanya immune system dia serang diri dia sendiri, jadi dia akan drop lah benda tu. Ataupun orang yang ada HIV AIDS kan, dia orang sepatutnya definitely dia orang kena ambil vaksin lah. Dah badan tak kuat kan, so they are more susceptible to get infection. Ambil lah, nanti kan complication tu lagi banyak lagi, macam-macam. Okay, dia vaksin ni takkan menyusahkan orang yang immune system dia rendah atau lemah ni, sebab macam kita katakan tadi, vaksin ni dia tak guna virus yang hidup, so tak ada isu. Okay, alright. Seterusnya, nombor 7. Ini banyak dengar dalam WhatsApp group pun ada, kat Facebook pun ada, banyaklah dekat blog lah, itulah inilah. Dia kata COVID-19 punya vaksin ni akan mengganggu DNA kita. Dia kata akan mengubah DNA seseorang itu. Salah, amat salah sekali. Sebab vaksin ni dia guna messenger RNA atau mRNA untuk protect kita daripada COVID-19. Dan tak tahulah mana datangnya rumours ni kan. Sebab mRNA atau messenger RNA ni basically dia bagi kita punya sel a blueprint, macam framework macam mana nak create, nak cipta antibody tadi tu. Jadi dia tak pergi pun ke dalam sel kita sampai kat DNA tadi tu. Kalau kita belajar sains sekolah rendah ni, DNA ni kan yang dia punya itulah, inilah berpusing-pusing, berpintal tu. So tak adalah, dia tak sampai ke situ pun. Okay, ingat benda ni. Baik, so tak ganggu, don't worry. Dia takkan membuatkan DNA kita mutate. Okay, next, nombor 8, dia kata dia kata kalau kena vaksin, kesuburan tu akan hilang. Dia kata it could make you infertile. Salah. Setakat ni, daripada data clinical trials atau theoretical reason, maknanya dia dah buat ni, okay, dianggarkan secara teori, dia orang tengok dan check everything. Dia tengok tak adalah, vaksin ni tak menyebabkan infertility atau ketidaksuburan tadi lah. So far dah banyak dah vaksin yang dekat pasaran tu, tak ada satu pun yang menyebabkan ketidaksuburan. Habis kalau dah hisap ukur, sehari 2-3 kotak, lepas tu kau nak salahkan vaksin, apa cerita kan? Okay, nombor 9, if I'm pregnant or breastfeeding, I definitely shouldn't get vaccinated. Dia kata kalau saya mengandung atau menyusu badan, saya tak patut untuk ambil vaksin.
Okay, CDC, Center of Disease Control tadi dia cakap diorang lagi percaya pregnant woman sepatutnya ambil vaksin ni. Sebab apa? Dah banyak kes yang mana ibu mengandung dia boleh transfer atau transmit penyakit kepada bayi di dalam kandungan. Janji dia boleh lepas placenta barrier. Virus ni kecil, dia boleh jalan, dia boleh pergi mana-mana. Kita pakai mask yang kecil, yang biasa tu pun dia kata boleh lepas. Mata pun dia boleh masuk, kan? So dia boleh lepas ke dalam kandungan tu. Jadi ambillah vaksin tu untuk ibu mengandung atau yang menyusu badan, sebab kita tak nak kita jangkitkan kepada anak atau bayi dalam kandungan tadi. Okay. Lepas tu dia kata pula, habis kalau dah ambil vaksin ni kan takut viral daripada vaksin tu kena. Sekali lagi saya ingatkan, vaksin ni tak ada live virus, maknanya virus hidup tak ada dalam tu. Nombor 10 dan yang terakhir sekali, dia kata kalau saya dah ambil vaksin, apakah gunanya saya pakai mask dan buat social distancing? Dah vaccinated kan, kata tadi dah okey, kan? So betul ke tu? Salah. Sebab bila you dah ambil vaksin ni, first of all, you tak tahu orang keliling dah vaksin ke belum, orang keliling ada COVID-19 ke tidak. Sebab rata-rata dekat klinik kita ni, kita ada 6 branch dekat Melaka lah. Mungkin besok kita akan keluar daripada Melaka, kan? Tak tahu. Okay. Kebanyakan yang bila kita buat swab ni yang positif, sebab sebelum dia orang buat swab, sebelum masuk klinik tak kisah dia untuk buat COVID screening ke atau pesakit biasa kita ke, dia memang kena isi COVID screening form. Itu SOP kita lah. So dekat situ dia orang kata ada tak sakit kepala, ada tak itu, ada tak ini, ada tak travel pergi sana sini. Kebanyakan memang tanda sana tak ada lah. Bila kita tanya, sebelum buat pun kita akan tanya, kata tak ada. Tak ada apa simptom, saya okey je dok. Saya buat ni sebab nak masuk kerja, dah company tu suruh buat kan, dia kata requirement. Habis saya buat lah. Habis bila dapat result positif, dah macam mana tu? Tak ada simptom. So susah nak cakap sekarang ni, siapa yang ada, siapa yang tak ada, siapa yang kena, siapa yang dah ambil vaksin, kita tak tahu. Sekarang kita tahulah kan, kebanyakannya frontliners. So kita tak tahu, jadi chances untuk dapat tu tinggi. Dan bila dah ambil vaksin ni, protection is 95%. Tinggi tu sebenarnya, 95% punya protection tu tinggi. Nothing in the world we can say 100%, betul tak? So yang 5% tu still dia boleh kena. Mana tu dia dah ambil pun dia tergolong dalam 5%. Habis dia tak buat social distancing, dia tak pakai mask, kan besok kena. So still practice. Once kita dah tahu orang keliling kita semua atau satu Malaysia ni semua dah ambil vaksin, dijangkakan beberapa bulan down the road masa akan datang. Sebab saya ingat berita pernah cakap, our government said that hujung tahun kita akan complete this vaccination program lah. So mana kata by hujung tahun, once kita complete kita punya program vaksinasi, harapnya kita punya kehidupan akan kembali seperti sedia kala, kembali seperti sebelum ni. Saya tengok dalam Facebook, pengalaman dalam sejarah, dia tunjuk gambar orang makan ramai-ramai dekat dalam restoran, dia buat gambar tu hitam putih macam 70-an 80-an Tapi benda baru tu lepas. Okay, alright. So saya harap dapatlah tak banyak pun sikit knowledge ataupun pemahaman daripada kita punya video pada hari ini. Jadi saya harap like, share dan komen lah video ni untuk pemahaman kita bersama. Okay, alright. Thank you. Jumpa kita lagi di program kita di masa akan datang. Like dulu. Alright, thank you. Derita. Stop. Mau kari. Don't move.